Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq. Wal khatim lima sabaq. Nasir al-haq bil-haq. Wal hadi ila siratikal mustaqim. وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, terima kasih kepada penerbit Ustaz Muhammad Irwan bin Johari, para pendengar IKIM FM yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, kita meneruskan pengajian kita dalam rancangan Khazanah Ilmuwan musim kedua ini, membicarakan berhubung dengan kitab Ayyuhal Walad karangan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Pada malam ini kita telah memasuki malam yang ke-9 dan nasihat kita yang telah kita telusuri masuk kepada nasihat ketiga ataupun keempat, ya, bergantung bagaimana kita mengiranya. Kerana Imam Ghazali seperti yang saya nyatakan di awalnya dahulu, tidak pernah mengatakan ini nasihat pertama dan kedua, melainkan beliau memulakan kitab beliau dengan mengungkapkan Ayyuhal Walad. Tuan-tuan dan puan-puan, pada minggu lepas kita sudah pun membicarakan berhubung dengan nasihat yang ketiga ini, di mana kita berhenti pada nasihat Imam Ghazali yang berbunyi Ayyuhal Walad, la takum minal a'mali muflisan. Wahai anakku yang tercita, janganlah engkau menjadi orang yang muflis pada amalannya. Dan kita telah jelaskan bagaimana kategori orang-orang yang muflis di padang mahsyar kelak, di mana orang yang datang pertama, kalau kita lihat apa yang dinyatakan oleh para ulama, orang yang datang kepada Allah SWT tanpa membawa sebarang bekalan sembahyangnya, tanpa puasanya, tanpa solatnya, zikirnya, tanpa zakatnya dan sebagainya. Ini orang yang sudah tentu ada termasuk di kalangan orang yang muflis, kerana dia tidak membawa apa-apa selama dia hidup di atas muka bumi dahulu. Orang yang kedua ialah orang yang datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala tetapi membawa sembahyangnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, pahala hajinya dan sebagainya. Tetapi orang begini semasa hayatnya beliau telah melakukan kesalahan sesama manusia. Tuan-tuan, kita melakukan kesalahan dengan Allah SWT, Allah SWT akan mengampunkan dosa kita insya-Allah sekiranya kita mohon keampunan dengannya, kita bertaubat dengannya, insya-Allah kita boleh memohon keampunan dengan Allah SWT. Tetapi dengan manusia, hablum minan nas, dosa kita dengan manusia, maka hendaklah kita selesaikan sesama manusia sebelum kita kembali menemui Allah SWT. Termasuklah di antara dosa kita dengan manusia seperti mana yang kita jelaskan dahulu, yang disebut oleh hadis yang sahih dari baginda sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis, tahukah kamu siapa yang muflis? Maka Rasulullah menyebut bahawasanya orang yang muflis itu, para sahabat berkata, orang yang muflis di kalangan kami orang yang tiada wang, tiada dirham, tiada harta benda. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang muflis di kalanganku ialah orang yang masa hidupnya di dunia dulu, dia datang ke hari akhirat nanti dengan amal sembahyangnya, dengan puasanya, dengan zakatnya, tetapi waqad syatama hadza, tetapi dia mencaci, mencaci orang, wa qazafa hadza, dia memfitnah orang, wa akala mal hadza, dia memakan harta orang, wa safaqah dam hadza, dia ambil dia membunuh ataupun menumpahkan darah orang, wa daraba hadza, dia pukul orang dan sebagainya. Maka orang ini akan diambil segala hasanat ataupun kebaikan yang dilakukan semasa dunia dulu, daripada puasanya, daripada sembahyangnya, daripada zakatnya dan sebagainya, lalu diberikan kepada orang yang dia telah khianati. Kita telah jelaskan perkara ini, ya. Sehinggalah habis
Semua segala amalannya diberi kepada orang yang dia telah mencabuli haknya. Dia hak dari segi nyawanya, hak dari segi maruahnya, hak dari segi kehormatannya. Dia cabur ke atas dunia dahulu, yang dia tidak, yang orang yang dizalimi itu tidak sempat membalasnya, maka dibalasnya di akhirat oleh Allah yang Maha Adil. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau di atas dunia ini kita menggunakan mata wang ringgit ataupun US dollar, pound, sterling dan sebagainya. Tetapi di akhirat nanti kita tidak ada ringgit, wang dan sebagainya untuk kita membalas segala kesalahan kita dengan wang. Jadi yang ada, yang tinggal, yang hanya boleh kita gunakan mata wang kita ialah pahala kita. Itu saja yang kita ada. Jadi kita terpaksa menggunakan mata wang pahala kita ini untuk kita bayar kesalahan kita yang telah kita lakukan di atas dunia dahulu dengan manusia. Dengan sesama manusia. Bukan dengan Allah. Dengan Allah memang kita tak boleh nak bayar. Dengan manusia kita bayar. Bayarnya berupa pahala. Kita beri pahala kita kepada orang tu. Allah SWT yang Maha Dia tahulah tuan-tuan macam mana dia nak kira supaya setimpal. Kita kata misalnya orang bunuh orang sebagai contoh, berapa pahala yang perlu diganti, dibayar senilai dengannya, setahun semayang ke 2 tahun semayang ke, pahala semua pergi. Itu kalau semayang kita diterima oleh Allah Ta'ala tuan-tuan. Cuba bayangkan semayang pun tak khusyuk, semayang pun lalai, yang tak diterima macam mana, berapa banyak pahala yang kita ada. Jadi itulah pengajaran kepada kita supaya sepanjang kehidupan kita di atas dunia ini jangan kita melakukan dosa sesama manusia. Jangan kita berbuat mencabuli hak-hak orang lain dalam kehidupan kita di dunia ini. Kalau kita tersalah sekalipun, maka ambil kesempatan untuk kita cepat-cepat mohon maaf, cepat-cepat minta halal dan sebagainya, supaya tidak menyusahkan kita apabila kita menemui Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Sebab itulah Imam Nawawi seperti mana yang disebut sebelum ini menjelaskan bahawasanya itulah hakikat orang yang muflis yang sebenar. Orang yang muflis sebenarnya bukan orang yang tak ada harta di atas dunia ini. Orang yang tiada harta di atas dunia ini, dia hidup 60-70 tahun, dia akan mati menemui Allah SWT. Tetapi orang yang muflis di padang mahsyar nanti, kehidupannya yang akan lama, yang berkekalan, dan dia tidak membawa apa-apa, dan dia membawa pahala yang banyak, tetapi pahalanya terpaksa diberi kepada orang lain kerana dosanya, dan dia terpaksa juga memikul dosa orang yang dia telah zalimi. Dan saya juga telah menyentuh pada minggu lalu bahawasanya ada yang mengatakan bahawasanya tidak mungkin benda ini boleh berlaku kerana dia menyalahi ayat Al-Quran, wala taziru waziratun wizra ukhra. Dalam surah Al-Fatir ayat 18 Allah menyebut sesungguhnya orang lain tiada orang yang menanggung dosa orang lain, dan orang yang berdosa tidak akan mengikut dosa orang lain. Begitulah tafsirannya. Kita kena faham ini adalah dalam situasi yang biasa. Dalam situasi yang biasa kita tak akan pikul dosa orang lain. Orang si A buat dosa, dia tangguhlah dosa dia. Si B buat dosa, dia tangguhlah juga dosanya. Tetapi apabila kita telah mencabuli haknya, kita telah menzaliminya. Menzalimi ini termasuklah seperti yang saya sebut tadi, menumpah darah, hadis yang sebut tadi, membunuh, memukul orang tu, mencabuli juga dalam erti kata maruahnya, kita mencacinya, memaki hamunnya dan sebagainya. Itu adalah antara perkara-perkara yang menjadikan dia berhak atas pahala yang kita miliki. Jadi ini telah dinyatakan oleh hadis baginda sallallahu alaihi wasallam yang telah kita bincangkan sebelum ini pada minggu yang lepas, insya-Allah. Jadi kita pergi kepada yang seterusnya tuan-tuan ya. Jadi sebelum itu saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan semua untuk sama-sama kita sentiasa memohon keampunan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita mohon keampunan atas dosa-dosa kita dengan Allah SWT. Dosa tidak semayang contohnya, itu adalah dengan Allah Ta'ala, itu bukan dengan makhluk. Dosa tidak puasa, itu dengan Allah Ta'ala, bukan dengan makhluk. Kita mohon keampunan dengan Allah SWT. Moga-moga Allah ampun dosa kita. Kita bertaubat untuk kita tidak mengulanginya lagi. Jika kita meninggalkan semayang, meninggalkan puasa, maka kita usahakan untuk qada. Ini adalah tanggungjawab kita untuk mengqada semua amalan-amalan yang kita tinggal. Itu adalah hablum minallah, ataupun hubungan kita dengan Allah SWT. Bagaimana pula hubungan kita dengan manusia? Begitu juga kita cek, semak balik diri kita, muhasabah
apakah aku ini dengan orang yang di sekelilingku, dengan kaum keluargaku, dengan rakan-rakanku, dengan jiran taulanku, dengan rakan sepejabatku melakukan dosa-dosa dan sebagainya. Adakah kita mencaci, memaki hamun dan sebagainya. Maka jika kita ada melakukan benda-benda begitu, kita mengumpat dan sebagainya, maka kita ambil kesempatan untuk kita mohon keampunan. Pergi jumpa, minta maaf. Tak payah tunggu hari raya, tuan-tuan. Minta maaf ni bila-bila pun boleh. Pergi minta maaf. Kadang-kadang kita ni berat nak minta maaf. Orang yang susah nak minta maaf ini adalah orang yang mempunyai ego yang tinggi. Orang yang egonya tinggi, orang yang angkuh adalah orang yang sangat susah untuk melafazkan maaf kepada orang lain. Walaupun dia bersalah, apatah lagi kalau dia tidak bersalah. Tetapi orang yang tawadhu', orang yang merendah diri, dia akan mencari peluang di mana dia boleh memohon maaf dan membaiki balik perhubungan dengan orang lain, sebagai contoh. Walaupun ada ketikanya dia sebenarnya tidak salah pun, tetapi dia sanggup merendah diri, sanggup berlapang dada pergi mohon maaf kepada orang yang dia telah sakiti ataupun yang dia telah berselisih faham. Ini adalah sikap yang perlu ada pada orang mukmin. Dan kalau kita tidak selesaikan seperti yang saya kata tadi, maka kita terpaksa membayar balik, payback. Payback money ini, currency di akhirat, adalah dalam bentuk mata wangnya ialah pahala, bukan mata wang RM ataupun dolar dan sebagainya. Kita mohon ampun daripada Allah supaya kita tidak tergolong di kalangan orang yang muflis. Kita mohon Allah jauhi kita, na'udzubillah, dari menjadi orang yang muflis. Kerana orang yang muflis di akhirat adalah orang yang paling rugi, kerana di muflis di dunia sementara, tetapi muflis di hari akhirat adalah berkekalan, dan ia adalah satu penyesalan yang amat sangat. Dan seterusnya kita baca di sini apa yang disebut oleh Imam Ghazali, wala minal ahwali khalian, yang diterjemahkan sebagai, dan janganlah engkau jadikan dirimu itu kosong dari perkara yang berfaedah. Yang dimaksudkan di sini ialah jangan kita jadikan hal kita. Hal ini adalah, tuan-tuan, adalah dalaman, adalah keadaan rohani seseorang itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh bercakap bersabar, kita boleh bercakaplah tahan marah, kita boleh bercakaplah bersifatlah dengan qanaah, kita boleh bercakaplah dengan segala macam sifat-sifat yang baik. Tetapi orang yang tidak memiliki hal, ataupun orang yang tidak ada pengalaman sabar, orang yang tiada pengalaman qanaah, orang yang tidak memiliki hal itu, maka dia tidak mampu untuk menterjemahkannya dalam kehidupan hariannya, dan dia tidak akan orang kata tidak akan selari dengan hatinya. Sebagai contoh, orang yang kita lihat kadang-kala itu baik dari segi luarannya, akhlaknya, kita tengok Masya Allah melayani orangnya dengan baik, tetapi itu sebenarnya tidak semestinya menggambarkan halnya. Ada orang dia berpura-pura saja, tuan. Ada orang dia dari segi luarannya saja kita nampak dia begitu, tetapi dari segi dalamannya, hatinya, perasaannya tidak begitu. Kita sendiri pun kadang-kadang ada melakukan perkara yang sama. Kita layan orang-orang tertentu sebab kerana terpaksa, tapi dalam hati kita menyampah dengan orang. Itulah dia yang dikatakan hal kita, ataupun kita kata keadaan rohani kita yang sebenarnya bagaimana. Jadi Imam Ghazali menasihatkan kita supaya sementara kita menjaga akhlak luaran kita, kita menjaga peribadi kita, outward kita, tetapi dalam masa yang sama kita kena jaga juga batin kita. Kita kena menunjukkan ataupun kita kena usahakan supaya batin kita itu sama cantik seperti mana akhlak kita yang di luar. Apa yang kita zahirkan itu juga lebih sama cantik dengan apa yang ada di dalam hati kita. Perkara ini adalah satu perkara yang susah untuk kita lakukan, kerana ia melibatkan hati. Dia melibatkan hati, dia bukan melibatkan keadaan luaran semata-mata, bukan keadaan perbuatan semata-mata, tetapi dia melibatkan hati. Dan untuk orang yang mencapai hal yang tinggi dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini, tidak, dia hendaklah orang yang sentiasa beramal soleh. Dalam istilah tasawuf ataupun tarikat, hendaklah orang yang sentiasa berzikir terhadap Allah SWT. InsyaAllah, orang yang sentiasa berzikir kepada Allah SWT, orang yang selalu sembahyang, sunat dan sebagainya, orang yang baca Quran yang banyak, maka halnya tinggi, tuan-tuan. Orang yang dapat mencapai tahap kerohanian yang tinggi,
Hal, ahwal itu adalah jamaknya. Hal adalah tahap ataupun kita kata keadaan kerohanian seseorang lah. Begitulah lebih kurang tafsiran yang mudah untuk kita fahami. Kerana di sana ada perbezaan antara hal dan maqam. Yang itu mungkin kita akan bincang pada masa yang akan datang, insya-Allah. Cuma apa yang saya ingin zahirkan di sini ataupun saya ingin tonjolkan di sini ialah Imam Ghazali menyatakan kepada kita tidak memadai untuk kita hanya cantik dari segi luaran sahaja. Kita baik dari segi luaran tetapi hati kita tidak cantik seperti mana yang kita tunjukkan di luar. Orang yang luarnya cantik maknanya hatinya tidak cantik. Orang yang luar sahaja yang cantik tetapi hatinya tidak cantik, itu menunjukkan hatinya itu masih lagi kotor dan hatinya itu masih lagi lalai dari mengingati Allah SWT. Dia masih lagi ghafil, orang yang lalai daripada mengingati Allah SWT. Dan di sinilah Imam Ghazali menasihati kita supaya dalam masa kita menzahirkan, dalam masa kita menunjukkan akhlak yang baik di luarnya, kita juga sama-sama cuba bersihkan hati kita, cuba kita kilatkan hati kita supaya hati kita juga selari dengan apa yang kita lakukan yang luaran yang nampak cantik itu. Dan seterusnya Imam Ghazali menyebut wa yataqan anna al-ilma al-mujarrad la ya'khudhu bil yad. Imam Ghazali menyatakan bahawasanya yakinlah bahawasanya semata-mata ilmu itu belum dapat menjamin keselamatanmu di hari akhirat kelak. Jangan kita ingat, Imam Ghazali kata kita ingat ilmu semata-mata. Ini yang kita sudah terangkan sebelum ini. Ilmu sahaja tanpa amal tidak memberi manfaat. Tidak memberi manfaat, tetapi ilmu hendaklah disertakan dengan amalan. Dan seterusnya Imam Ghazali menyebut, dan kita pernah syarah juga sebelum ini, di mana beliau mengatakan yang panjang lebar, dan saya rasa saya tidak perlu untuk membacakan asalnya kerana kita agak kesuntukan masa kerana insya-Allah program Ayyuhal Walad ini kita akan tamatkan pada hujung tahun ini insya-Allah untuk memberi laluan kepada musim yang ketiga yang akan membicarakan kitab yang lebih baik lagi, yang cukup bermanfaat juga insya-Allah. Umpamanya Imam Ghazali menyebut, kalau seseorang itu ada memiliki 10 bilah pedang yang sangat tajam dan juga bermacam-macam senjata yang lain lagi, dan dia pula adalah seorang yang berani dan sangat cekap dalam peperangan, lalu datang seekor singa yang garang dan terus menyerangnya, maka apa pendapatmu? Apakah semata-mata memiliki segala senjata tadi tanpa menggunakannya sudah cukup untuk menangkis serangan singa itu? Sudah tentu tidak. Segala senjata itu baru bermanfaat apabila ianya digunakan oleh tuan empunya senjata. Maka begitulah keadaan seseorang yang telah mengetahui ratusan ribu masalah ilmu tetapi ia tidak beramal dengannya, maka segala ilmunya tidak akan bermanfaat kecuali setelah diamalkan. Sama pula keadaannya dengan seorang yang diserang sakit demam panas dan sakit kuning yang biasanya dinasihatkan meminum ubat, sejenis ubat di sini, maka tidak akan ada hasil sembuhnya kecuali dengan meminum ubat yang tersebut. Jadi tuan-tuan, kembali kepada apa yang kita bicarakan sebelum ini, Imam Ghazali begitu menekankan supaya setiap ilmu itu disertakan dengan amalan. Kerana ilmu yang tidak disertakan dengan amalan, dia tidak akan memberi bekas. Seperti mana dikata kat sini, kita mempunyai pedang. Banyak pedang, ada 10 pilah pedang. Dia kata tiba-tiba ada singa datang dan kita tengok je pedang dengan singa itu. Kita tidak guna pun pedang itu. Maka pedang yang kita miliki, walaupun pedang itu sangat tajam, memang Ghazali kata pedang yang hebat yang kita miliki, tetapi kita tak guna, maka dia tidak membantu kita untuk kita menentang singa itu. Jadi tak bermanfaat juga tuan-tuan, pegang saja pedang. Begitu juga dengan ilmu yang kita miliki. Kita memiliki berbagai ilmu. Bagaimana untuk menghadapi tipu daya syaitan sebagai contoh. Bagaimana hendak menghadapi dunia sebagai contoh. Bagaimana untuk kita menghadapi ataupun mengawal kemarahan kita di saat-saat kita amat marah sebagai contoh. Maka di sana ilmu-ilmu yang kita pelajari, yang cukup banyak yang kita pelajari, jika kita tidak menggunakannya di saat kita memerlukannya, maka ilmu itu tidak memberi manfaat kepada kita. Sebab itulah pernah terjadi satu ketika seorang perempuan tua, beliau menangis setelah kematian. Seorang perempuan dia menangis setelah kematian saudaranya. Dan apabila tiba masanya, pada saat Rasulullah menziarahi, Rasulullah mengucapkan takziah kepadanya dan mengatakan kepada perempuan itu, sabarlah. Sabarlah wahai perempuan.
sabarlah. Maka pembuat itu terus menghardik Rasulullah. Dia kata, engkau apa tahu, bukan engkau yang mengalaminya, bukan musibah ini terjadi kepadamu, tetapi ia menimpa aku. Aku merasa keperitan dan kepayahannya. Maka Rasulullah pun terus berlalu dari situ. Maka selepas daripada itu, perempuan itu diberitahu, kau tahu ke siapa yang kau berkatakan dengan bahasa yang kasar tadi? Maka perempuan itu kata, tak tahu, aku tak di dalam keadaan marah, aku tak di dalam keadaan serabut, dan bersedih dengan kematian saudaraku, dan aku tak tahu siapa yang berkata tadi, yang menasihatiku tadi. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perempuan ini merasa cukup bersalah kerana beliau telah meluahkan perasaannya yang tidak sewajarnya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun lantas pergi bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, maafkan aku, tadi aku tersalah cakap, aku tidak sepatutnya kata begitu, aku mohon maaf, aku terlepas tadi ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda yang kira-kira maksudnya, sesungguhnya sabar itu adalah pada permulaannya, sabar itu adalah pada permulaannya, pada awalnya. Jadi kita ni belajar je sabar, tuan-tuan. Tetapi apabila tiba masa untuk kita mengamalkan sabar, kita tak berhenti. Orang dia sudah bergaduh dengan isteri dia, dia pukul isterinya, dia belasah isterinya, bengkak mata, bengkak telinga dan sebagainya, sebagai contoh. Ataupun dia belasah anak dia, setelah dia belasah tu barulah dia pergi peluk balik, minta maaf ke ayah, ataupun minta maaf kat abang salah tadi, abang ikut perasaan dan sebagainya. Pada masa itu tak guna, tuan-tuan. Sebab dia tidak menggunakan ilmu supaya dia bersabar. Apabila kena pada tempat dan pada ketikanya, maka pada ketika itulah ilmu untuk dia bersabar itu perlu dia amalkan. Bukannya pada selepas dia dah belasah orang, dia dah pukul orang, dia dah maki hamun orang, dia dah tembak orang dan sebagainya, barulah dia kata, menyesalnya aku tadi, sepatutnya aku bersabar. Maka ini adalah satu perkara yang tidak betul. Kita kena guna ilmu pada masa diperlukan, maka hendaklah kita guna ilmu tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, saya ingin berkongsi di sini bagaimana untuk kita juga meningkatkan hal kita, ialah dengan kita berkawan dengan orang yang hampir dengan Allah SWT. Pernah disebutkan bahawasanya seorang tabi'i yang sangat hebat, yang sangat terkenal, yang tidak asing lagi, itu Imam Hasan al-Basri. Imam Hasan al-Basri merupakan tabi'i yang cukup terkenal. Di kalangan para tabi'in, mungkin beliaulah tabi'i yang nombor satu, yang amat tersohor, yang meninggal pada tahun 110 Hijrah, sekitar 728 Masihi. Beliau, orang tabi'in ini, apabila kita sebut tabi'in, tuan-tuan, ialah orang yang pernah bertemu dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak sempat bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Imam Hasan al-Basri ini disebut dengan pelbagai kisah cerita. Ada juga yang cerita-cerita yang mungkin dari segi riwayatnya kurang tepat dan sebagainya. Tetapi ada satu cerita yang mungkin saya ingin kongsi di sini. Imam Hasan al-Basri ini sebelum itu merupakan ulama ataupun tabi'in yang meninggal pada 5 Rejab 110 Hijrah pada usia yang 89 tahun, ya, pada hari Jumaat. Dan dikatakan apabila kematian Imam Hasan al-Basri ini, bandar Basrah itu kosong, tuan-tuan. Kosong. Masjid di bandar Basrah itu kosong. Semayang asar di masjid bandar Basrah buat pertama kalinya kosong, kerana orang pada masa itu pergi menziarahi kemumian Imam Hasan al-Basri. Itulah menunjukkan bagaimana hebatnya Imam Hasan al-Basri ini, sehingga seluruh penduduk Basrah itu pergi, tidak ada seorang pun yang terkecuali yang pergi menguruskan ataupun menziarahi kemumian Imam Hasan al-Basri. Imam Hasan al-Basri ini dikatakan bahawa orang yang pernah mendampingi beliau akan merasa terus terpanggil ataupun terus hatinya teringat kepada Allah SWT. Sehingga diungkapkan, iza ra'ayna al-Hasan al-Basri zakarna Allah. Sekiranya kami melihat Hasan al-Basri, maka kami teringat kepada Allah. Inilah hebatnya orang yang hampir dengan Allah SWT, yang halnya itu cukup tinggi. Dan kita, kalau kita ingin supaya hati kita, supaya ruh kita juga
tinggi, maka hendaklah kita mendampingi orang yang tinggi dari segi kerohaniannya, seperti para ulama, orang saleh, para siddiqin dan sebagainya, supaya dengan suhbah, dengan kita bersahabat, dengan kita berdampingan dengan orang yang hebat-hebat ini, maka Allah SWT akan turut mencampakkan kerohanian yang tinggi kepada kita. Sebab itulah tuan-tuan, para sahabat juga mengungkapkan perkara yang sama kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, kenapa Rasulullah apabila kami bertemu denganmu, maka kami merasakan bahawasanya kami ini adalah orang akhirat. Kami sangat cinta dengan akhirat. Kami tidak fikir tentang dunia, tetapi kami fikir tentang akhirat. Tetapi apabila kami meninggalkan kamu, kami bersama dengan keluarga kami menjadi orang yang bersama dengan dunia. Jadi baginda SAW menjawab, jikalah kamu bersama dengan keluarga kamu juga, kamu boleh merasakan kerohanian, sifat rohani, hal kamu itu tinggi seperti mana kamu bersama dengan aku, nescaya pada ketika itu para malaikat akan turun dan bersalaman dengan kamu. Jadi ini menunjukkan bahawasanya kita jangan khawatir sekiranya ada ketikanya kita tahap kita, ingatan kita, taqarrub kita naik, kita punya kecintaan ataupun perasaan kita, rohani kita itu rasa hari ini tinggi sikit, iman tinggi sikit, ada hari kita rendah sikit. Itu merupakan lumrah. Cuma apa yang boleh kita lakukan hendaklah kita sentiasa memperbanyakkan masa-masa kita supaya hati kita ini sentiasa mengingati Allah SWT, dan kita sentiasa, orang kata kita sentiasa cintakan Allah SWT, dan hati dan hal itu kita kawal melalui zikir-zikir supaya kita dapat bersama meningkatkan ketakwaan kita dengan Allah SWT. Dan akhir sekali saya ingin ungkapkan di sini berhubung dengan Hasan al-Basri, seorang yang hebat ini, di mana beliau pernah mengatakan bahawasanya di hari akhirat kelak Allah SWT akan mengatakan kepada umat manusia, udkhulu ya ibadi ila jannati birahmati. Wahai manusia, wahai hambaku, masuklah kamu ke dalam syurga dengan rahmatku. Masuklah kamu ke dalam syurga dengan rahmatku. Tuan-tuan, kita masuk syurga Allah SWT adalah dengan rahmat Allah SWT. Kita masuk syurga bukan dengan amalan kita, tetapi dengan rahmat Allah SWT. Sebab kita tidak akan mungkin mampu membalas segala kenikmatan yang Allah beri kepada kita. Allah beri kita nikmat udaranya, nikmat matanya, nikmat telinganya, nikmat makanan dan sebagainya. Itu semua adalah nikmat yang kita tidak mampu untuk bayar atas segala yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu ingin menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kamu, niscaya kamu tidak akan mampu. Jadi kita masuk syurga itu adalah dengan rahmat Allah SWT. Hatta Nabi SAW sendiri menyebut bahawasanya aku masuk syurga itu adalah kerana dengan rahmat Allah SWT. Apabila sahabat tanya, adakah engkau apa begitu ya Rasulullah? Ya, aku pun masuk syurga adalah dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Imam Hasan al-Basri mengungkapkan bahawasanya wa'tasimuha biqadri a'malikum. Tetapi apabila kita dah masuk syurga dengan rahmat Allah, maka kedudukan kita dalam syurga itu, Imam Hasan al-Basri menyebut, bergantung kepada sejauh mana amalan kita ketika di dunia dahulu. Sebab itulah orang yang kuat amalannya, kuat sembahyang tahajudnya, kuat puasa sunatnya, kuat zakatnya, sedekahnya, berbuat baik kepada orang, memaafkan orang dan sebagainya, maka tingkatan syurganya tidak sama dengan orang yang masuk syurga juga, tetapi mungkin masuk syurga yang tahapnya rendah sedikit. Syurga yang paling tinggi sebagai contoh syurga Firdausil A'la, tetapi ada orang yang masuk syurga yang rendah sikit. Macam kita masuk periksa juga tuan-tuan, ada yang orang dapat A+, ada yang dapat A tolak dan sebagainya, tetapi semuanya akan masuk syurga seperti mana dengan rahmat Allah, tetapi tingkatan-tingkatan kedudukan masing-masing bergantung kepada sejauh mana amalannya. Jadi kita jangan anggap tak berguna beramal ni, amal pun tak ke mana juga, Allah nak masuk syurga dia akan masuk juga dan sebagainya. Memang betul tuan-tuan, kita masuk syurga bukan dengan amalan kita, tetapi di mana kita duduk dalam syurga, syurga mana yang kita masuk, mengikut Imam Hasan al-Basri, adalah bergantung kepada sejauh manakah
amalan kita, qadarnya yang kita lakukan di atas dunia ini, itu akan menentu sejauh mana, kelas mana. Kalau kita atas dunia pernah ada hotel 5 bintang, 3 bintang, 4 bintang, begitu jugalah di akhirat kelak, hotel mana ataupun syurga mana yang kita akan masuk. Syurga yang bagus-bagus ataupun syurga yang kurang dan sebagainya, dan tingkatan-tingkatan syurga yang tinggi itu. Sekadar itu saja malam ini, insya-Allah moga-moga memberi manfaat kepada kita, dan insya-Allah kita akan sambung lagi pada minggu hadapan, dan saya mohon ampun dan maaf jika ada salah silap di mana-mana. Moga-moga bermanfaat. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.